Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in ala umurid dunya wad din. Alhamdulillah. Wassalamun ala ibadihi allazi nastafa, amma ba'. Terima kasih kepada tuan pengacara majlis. Pertamanya kita panjatkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala. Pagi menjelang waktu tengah hari ada ruang dan masih berpeluang. Moga-moga kita dari kalangan hamba-hamba Allah yang bijak memanfaatkan peluang. Jangan sesekali sia-siakan peluang untuk kita adakan majlis Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam tempoh masa 1 jam ni, apa yang nak diceramahkan mungkin agak berat, tapi perlu dijelaskan, iaitu tajuk ceramah saya ialah Zaman Fatrah. Fatarata, zaman fatrah, zaman di mana tak ada seorang nabi pun, tak ada seorang rasul pun di muka bumi ini. Perjawatan nabi, perjawatan rasul dibekukan. Bila? Sejak baginda Isa alaihissalam diangkat naik ke langit tahun 35 Masihi. Usia baginda Isa alaihissalam 35 tahun. Maka jawatan tu tak boleh dipangku oleh sesiapa. Maka daripada 35 tahun tu perlu disempurnakan, cukupkan 500 tahun. Maka 35 tahun kena tambah lagi 500 tahun, maka pada tahun 571 Masihi itulah detik kelahiran junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh itu, zaman fatrah, zaman yang begitu lama, 536 tahun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diputerakan 571 Masihi. Alhamdulillah kita sambut hari ini. Baginda Isa alaihissalam diangkat naik ke langit tahun 35 Masihi. Senang je matematik ni. 571 tolak 35 sama dengan 536 tahun. Maka selama 536 tahun tu di muka bumi tak ada nabi, tak ada rasul. Maka ianya dikenali dengan nama zaman fatrah. Dalam bahasa Tiger Wood, cakap putih pula belagak nak, Dark Ages. Dark Ages, zaman kegelapan. Zaman di mana umat manusia susah, sengsara, derita. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, kenapa nak cerita ni? Nak cerita ni bimbang. Zaman fatrah, zaman di mana manusia hidupnya susah, sengsara, derita berulang kembali. Berulang kembali. Baik, Allah Subhanahu wa ta'ala memberi amaran kepada golongan ilmuwan, golongan cerdik pandai,
Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala panggil mereka Ahlul Kitab. Pada ayat 19 surah Al-Ma'idah, Ya Ahlal Kitab Qad ja'akum Rasuluna yubayyinu lakum ala fatratin minar rusul. Wahai Ahlul Kitab, bangsa Yahudi Bani Israel dan bangsa Yahudi dari golongan Nasara Kristian, sesungguhnya telah datang kepada kamu seorang utusan kami yang kamu tunggu-tunggu, yang kamu nanti-nantikan, yang kamu harap-harapkan. Dialah baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk menjelaskan kepada kamu syariat kami, agama Islam. Setelah muka bumi ini tidak dihantarkan, tidak dikirimkan, tidak diutuskan seorang pun Nabi dan Rasul. Itulah dia zaman fatrah. Allah Subhanahu wa ta'ala beri amaran kepada golongan ilmuwan, iaitu Ahlul Kitab, bangsa Yahudi Bani Israel. Adalah bangsa yang paling lama hidup kat dunia ni. Bangsa-bangsa yang sezaman dengan dia semua dah, orang Jawa ngomong entek, orang Jawa ngomong modal, habis, tak ada. Bangsa yang sezaman dengan ni namanya bangsa Kibti, yang telah mewujudkan satu kerajaan mana ni, bukan, yang mewujudkan dinasti Fir'aun, iaitu bangsa Kibti, dinasti Fir'aun. Sezaman dengan bangsa Yahudi. Ya, bangsa Kibti pun dah tak ada lagi. Yang ada piramid aja. Kalau duit ada, nanti Datuk bawalah pergi. Dia banyak-banyak tu simpan buat apa. Bawa. Ya, Allah Subhanahu wa ta'ala suruh kita lihat kesan-kesan sejarah untuk mengambil keinsafan dan kesedaran. Alhamdulillah. Baik, maka bangsa-bangsa yang sezaman dengan bangsa Yahudi semua dah tak ada. Bangsa Kibti tak ada, bangsa Ais dah tak ada, bangsa Ad pun dah tak ada. Maka bangsa Yahudi, bangsa paling lama, sudah mencecah 7,000 tahun. Maka jangan hairan, bangsa yang paling kaya dekat dunia ni bangsa Yahudi, kerana dah 7,000 tahun dia hidup. Maka tak perlu persoalkan, dia memang golongan kaya. Baik, Allah Subhanahu wa ta'ala beri peringatan dan amaran kepada bangsa Yahudi Bani Israel. Kenapa? Kerana mereka ada pengalaman. Bangsa Yahudi Bani Israel ni ada pengalaman mengharungi zaman fatrah 536 tahun. Betapa susahnya hidup, betapa sengsaranya hidup, betapa deritanya hidup. Bangsa Yahudi ada pengalaman. Tapi kenapa tak serik-serik? Kenapa tak ambil keinsafan? Kenapa tak ambil kesedaran? Adakah mereka sanggup terima apabila zaman fatrah ini Allah ulang semula? Ulang semula tu, ulang bahananya, mengulang semula kesusahan yang ada di zaman fatrah, mengulang sekali lagi kesengsaraan hidup yang berlaku di zaman fatrah, mengulang kembali penderitaan hidup yang menimpa di zaman fatrah. Maka saya rasakan saya kena ceramah benda ni, untuk beritahu kepada pangkat abang-abang
saya. Ya, saya pun dah bersara 56 tahun. Kerani kewangan kat telefon saya, betul bersara? Bersara lah. Bersara. Tapi tak menyertai mana-mana persatuan persaraan. Kenapa? Tak apa, nanti cerita panjang. Kerana mungkin dilantik lagi sebagai esko agaknya. Ya Allah, saja berangan, jangan marah. Tak macam itu pun nak marah-marah. Datuk Noh Gadot tanya dengan saya, engkau Hanafiah kenapa pengen awak? Nak jadi Menteri Besar Johor. Kenapa? Action Generation. Dah lah, macam-macam cerita. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, ya. Maka setelah faham sikit ni, belum habis lagi ceramah ni, baru 16 minit ceramah ni, sebenarnya menuntut kepada pangkat abang-abang kakak saya agar terus menyertai persatuan besar. Kenapa pula ni? Cerita apa? Bukan mengharapkan habuan, tetapi kita nak tolong anak cucu cicit kita yang sebenarnya sedang menjalani zaman fatrah. Zaman fatrah tu dah berulang kembali. Jadi tuan-tuan, puan-puan, kena, walaupun tak dapat jawatan ketua UMNO bahagian, tak apalah, timbalan pun tak apa. Sekurangnya boleh beritahu orang muda-muda ni, ini bukan zon selesa. Ini bukan zon selesa. Habis, ini zaman fatrah. Jadi kita orang tua ni kena ambil tanggungjawab. Bukan nak ambil jawatan anak-anak kita, tak. Biarlah dia ambil pun. Rasalah gaji cukup, rasa seenak selera. Kita bersara pun dah cukup. Ya Allah, macam-macam cerita. Tapi kena beri bimbingan untuk anak-anak kita ni yang sudah berada di zaman fatrah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, baik, Allah subhanahu